semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Bapak semua. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Bapak semua. Satu isu hangat, satu ulasan terkini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan Bapak semua. Berkenaan dengan 4 kerusi Parlimen Sabah yang telah dimuktamadkan oleh Johari, di mana keputusan Johari untuk tidak mengosongkan 4 kerusi ini setelah dimenangi oleh ahli parlimen, bekas ahli parlimen bersatu, dan mereka bertanding semasa pilihan raya umum ke-15, menang di atas tiket JRS. Namun menjadi banyak konflik, menjadi banyak pertikaian. Muhyiddin Yassin yang telah mendakwa bahwa mereka adalah masih ahli bersatu. Namun keempat-empat ahli parlimen ini mengaku mereka bertanding semasa pilihan raya umum ke-15 di bawah tiket JRS. Dan pada akhirnya, Speaker Dewan Rakyat, keputusan Johari telah mengekalkan keempat-empat kerusi ini tanpa perlu mengosongkan kerusi ini. Maknanya, keempat-empat ahli parlimen ini kekal menang di keempat kerusi di Sabah ini dengan di bawah tiket JRS. Dan akhirnya, salah satu kenyataan dari seorang peguam, keputusan Johari boleh dicabar di mahkamah. Timbul persoalan sama ada bersatu boleh mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang membenarkan 4 bekas ahli parlimen bersatu di Sabah untuk mengekalkan kerusi mereka. Ia adalah susulan perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahwa kesalahan apa-apa proceeding di dalam mana-mana satu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Adakah ini bermakna setelah kenyataan bahwa keputusan Johari boleh dicabar di mahkamah, dan sekiranya Muhyiddin Yassin akan mencabar keputusan ini bahwa keempat kerusi itu perlu dikosongkan disebabkan mereka adalah ahli bersatu, walaupun Hajiji dan keempat-empat ahli parlimen yang telah menang di keempat parlimen Sabah ini, mereka sudah sebulat suara untuk keluar dari bersatu. Namun Muhyiddin masih mendakwa mereka adalah ahli bersatu. Dan kontroversi ini telah mengundang satu pertikaian yang sangat menghairankan ramai orang. Bagaimana keadaannya, dan pada akhirnya Speaker Dewan Rakyat memutuskan kerusi itu tidak perlu dikosongkan. Nah, kalau sudah begini yang terjadi tuan-tuan dan bapak semua, sudah pasti Muhyiddin Yassin, sekiranya beliau boleh mencabar, beliau akan cabar. Dan sekiranya beliau mencabar untuk keempat kerusi ini dikosongkan, adakah pilihan raya kecil akan diadakan? Ataupun adakah sekiranya PRK diadakan, kemenangan akan diterima oleh bersatu ataupun Perikatan Nasional? Ataupun walaupun PRK akan diadakan, kemenangan tetap milik keempat-empat ahli parlimen itu, yaitu yang bertanding di bawah tiket JRS. Apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Adakah ini akan menjadikan kerajaan perpaduan hari ini yang sudah dibentuk di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun ada pilihan raya akan diadakan di keempat-empat ahli parlimen ini, adakah Muhyiddin Yassin akan menang keempat-empat parlimen ini? Adakah mereka akan menang? Ataupun tetap keempat ahli parlimen ini yang telah mengosongkan kerusi mereka tetap akan menang walaupun kerusi mereka dikosongkan? Apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Akhirnya seorang peguam membuat satu kenyataan bahwa keputusan Johari boleh dicabar di mahkamah. Peguam veteran Muhammad Hanif Katri Abdullah yakin bersatu masih berpeluang untuk membawa perkara ini ke mahkamah. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ada satu ulasan terkini yang sangat menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan bapak semua. Di mana adakah ada gerakan yang telah dilaksanakan ataupun yang telah dimulaikan di antara PAS dan UMNO. Seperti yang kita tahu, Muafakat Nasional
sebelum ini yang telah ditubuhkan adalah Mesra PAS UMNO. Dan hari ini pula, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat satu ulasan menarik yang saya nak kongsi dengan Anda melalui Facebook bekas Perdana Menteri Najib Razak, di mana ini satu ulasan yang sangat best untuk kita dengar. Tulisan bekas Setiausaha Majelis Syura Ulama PAS Pusat, Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri. Maaflah sahabatku, kesatuan bukan hanya dibina dengan bicara, tetapi dengan perlakuan. Kita semua tahu apa yang berlaku dalam mesyuarat jawatan kuasa induk Muafakat Nasional dulu, yang saya juga salah seorang ahlinya. Kita semua PAS dan UMNO bersetuju untuk tidak tergesa-gesa mendaftarkan Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional, sementelah nama MN telah ada pihak yang mendaftarkan nama tersebut di ROS. Namun, siapa yang menandatangani surat bagi pihak parti bersetuju menubuhkan Perikatan Nasional tanpa diketahui oleh pemimpin parti lain, termasuk Timbalan dan 2 naib presiden, apatah lagi MSU. Setelah pecah dan bocor, barulah diperakui dalam mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat dalam keadaan marah-marah. Itulah permulaan kepada perpecahan antara PAS dan UMNO dalam Muafakat Nasional, setelah mana ahli PAS dan UMNO disatukan dengan penuh kegembiraan dan ketulusan penyokong dua parti. Dan ada soalan yang wajar juga ditanya, bila kelulusan penglibatan dengan PN dibawa ke mesyuarat MSU atau ke muktamar? Saya tidak berhasrat mengungkit kisah lama yang sudah berlalu dan sudah menjadi akademik, tetapi wajar juga diperingatkan apabila ada pihak tanpa henti memberi persepsi bahwa UMNO tidak mahu kerjasama dengan PAS. Saya perlu berikan kesaksian saya sebagai ahli mesyuarat dan EJK serta ahli MSU yang terlibat dengan semua rundingan dengan Muafakat Nasional, sama ada di peringkat perbincangan kerusi dan sebagainya. Saya sendiri masih konsisten mahukan PAS dan UMNO kembali disatukan di bawah satu payung yang boleh mencantum semua. Teguran saya berfokus kepada tindak tanduk segelintir pimpinan PAS, sebagaimana saya juga bersedia untuk dikritik atas kelemahan saya sendiri. Dan teguran bukan bermakna membenci pribadi, kerana kita tetap bersaudara dan bersahabat meskipun berbeza. Apapun, marilah kita bergerak ke hadapan mencari titik persamaan. Kenyataan dari Dr. Khairuddin Takiri pada Sabtu 14 Januari 2023. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Adakah ada gerakan yang bakal dilakukan masa terdekat ini, di mana kerjasama di antara PAS dan UMNO akan terjalin semula? Dan sekiranya PAS meninggalkan PN hari ini, setelah beberapa pertikaian konflik yang berlaku, adakah PAS akan tinggalkan PN dan menyertai UMNO? Makna kata PAS menyertai kerajaan perpaduan, dan bagaimana pula dengan PN yang ada hari ini, yang dibentuk melalui bersatu PAS dan yang lain. Jadi surat ini sangat bagi saya, tuan-tuan dan puan semua, sebab saya bukan membenci mana-mana parti di Malaysia ini. Bahkan surat ini sangat, bagi saya sangat hebat. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.